Saya nombor 3. Yang Berhormat Menteri Peladangan dan Komoditi. Ya, untuk Tuan Yang menjawab. Dipertua. Pengeluaran buah tantan segar PTS atau lebih dikenali sebagai FFB di Malaysia bagi 3 tahun kebelakangan terkini menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021, pengeluaran PTS adalah sebanyak 91,39 juta tan, meningkat kepada 94,8 juta tan pada tahun 2022 dan 94,9 juta tan pada tahun 2023. Pengeluaran minyak sawit mentah MSM atau lebih dikenali sebagai CPO juga meningkat daripada 18,12 juta tan pada tahun 2021 kepada 18,45 juta tan pada tahun 2022 dan 18,55 juta tan pada tahun 2023. Peningkatan pengeluaran BTS dan MSM ini adalah hasil daripada komitmen kementerian melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan produktiviti bagi memastikan industri sawit kekal berdaya saing dan terus menyumbang kepada keperluan negara. Antara inisiatif utama kementerian adalah pelaksanaan program tanam semula sawit berkebun kecil 2.0 TS PKS 2.0 seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2024 dengan peruntukan sejumlah 100 juta ringgit yang disediakan khusus untuk berkebun kecil bersendirian PKP yang layak. Bantuan kerajaan ini disediakan dalam bentuk hybrid iaitu 50% grant dan 50% pinjaman serta telah dilaksanakan bermula pada 15 Januari tahun ini. Usaha ini dijangka dapat meningkatkan populasi pokok sawit yang berprofil umur matang penuh 9 ke 18 tahun dan lebih produktif untuk jangka masa panjang, seterusnya membantu meningkatkan produktiviti hasil buah tantan segar PTS negara serta meningkatkan pendapatan PKP sekaligus mengukuhkan sektor komoditi sawit dalam menghadapi cabaran ekonomi amnya. Program ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada PKP. Sehubungan itu, bagi memastikan kadar tanam semula pokok sawit oleh PKP terus meningkat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui pembentangan bajet tahun 2025 pada 18 Oktober baru-baru ini telah bersetuju memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit kepada Kementerian Peladangan dan Komoditi dan dijangka lebih ramai PKP sawit yang bakal mendapat manfaat daripada program ini. Dan langkah strategik berterusan lain yang dilaksanakan oleh kementerian adalah mempergiatkan penggunaan mekanisasi dan otomasi dalam operasi ladang bagi meningkatkan pengeluaran pemain industri sawit termasuk sektor berkebun kecil. Antara inisiatif yang menyokong otomasi di ladang dan kebun sawit adalah seperti berikut. Penubuhan konsortium penyelidikan mekanisasi dan otomasi kelapa sawit MARKOP bertujuan untuk meneroka, menilai, mereka bentuk dan melaksanakan penyelesaian bagi meningkatkan produktiviti ladang kelapa sawit di Malaysia, terutamanya dalam operasi penuaian dan program insentif mekanisasi dan otomasi untuk komoditi bertujuan untuk mengenal pasti kaedah bagi menyokong berkebun kecil kelapa sawit dalam mengatasi isu kekurangan tenaga kerja dengan mencipta beberapa modul usahawan teknologi dalam kalangan berkebun kecil. 2 peringkat lagi. Dan kementerian juga komited memastikan penanam sawit terutamanya berkebun kecil mempraktikkan amalan pertanian baik, good agricultural practice. Amalan pertanian baik terutamanya melalui pembajaan yang betul, iaitu pemilihan baja yang sesuai, kadar kuantiti dan kaedah pembajaan yang betul. Ini akan dapat meningkatkan produktiviti hasil buah tantan segar dan selain itu, kementerian sentiasa menyokong sektor peladangan untuk melaksanakan program tanam semula sawit bagi memastikan pokok-pokok sawit tua dan tidak produktif ditebang dan ditanam semula dengan anak benih sawit yang berkualiti tinggi. Program ini dapat meningkatkan pengeluaran hasil PDS dan seterusnya meningkatkan pengeluaran minyak sawit mentah. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Batang Sadong. Saya percaya kerajaan bertekad menyelesaikan segala isu berbangkit berhubung industri sawit negara melalui Belanjawan 2025. Setelah mendengar pandangan setiap segmen masyarakat termasuk pemain industri di negara ini yang membabitkan isu berkaitan dengan tenaga kerja asing dan kadar pengeluaran sawit yang rendah. Soalan saya ialah apakah penjelasan daripada kerajaan ataupun kementerian mengenai kawasan tanaman sawit di Malaysia
yang semakin berkurangan di mana telah menyusut sebanyak 22,000 hektar pada tahun 2023 dengan penurunan selama 4 tahun berturut-turut kebelakangan ini akibat kekurangan pekerja, kurangnya minat generasi muda serta faktor alam sekitar, social dan tak berurus ataupun ESG. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Untuk maklumat yang berhormat, walaupun tanah penanaman, keluasan penanaman kelapa sawit telah menurun, cuma kalau ikut balik apa yang saya bentangkan tadi itu, produktiviti untuk buah tandan segar untuk 3 tahun kebelakangan ini sebenarnya menunjukkan tren yang meningkat, dan juga untuk CPO dia telah meningkat walaupun tanah keluasan penanaman dia berkurangan. Cuma saya nak memberitahu kepada Dewan ini, kerajaan Malaysia telah committed supaya keluasan tanaman sawit ini dikekalkan pada 5.7 juta hektar. Kita tak nak melebihi kerana kita terikat dengan keluasan hutan di Malaysia ini tak boleh kurang daripada 50%. So ini adalah antara prinsip yang kita nak pegang untuk mencapai tujuan atau matlamat untuk kelestarian. So kita amat fokus kepada penanaman semula. So TSPKS dan juga usaha-usaha lain untuk penanaman semula, untuk replanting ini adalah amat penting untuk meningkatkan produktiviti walaupun keluasan tanah maintain atau menurun. So ini adalah strategi kita, dan untuk menjawab kepada soalan untuk buruh ini asing ini, sebenarnya kerajaan telah meluluskan kuota khas pekerja asing sebanyak 24,570 secara one off kepada 143 syarikat sektor perdagangan untuk tahun ini. So dan sekiranya terdapat keperluan pekerja asing yang mendesak, pihak majikan boleh membuat permohonan tukar majikan. Terima kasih. Yang Berhormat Baik, terima kasih Timbalan Menteri Komoditi. Baik, sebenarnya apa yang disebut oleh Timbalan Menteri, sebenarnya berlaku peningkatan hasil sawit ini sebenarnya saya tidak melihat kesan daripada replanting, tapi sebenarnya kita recover daripada COVID kerana keperluan pekerja di ladang tu bertambah. Tetapi kalau kita lihat di Sabah sendiri sebenarnya, kalau kita lihat statistik tahun lepas tahun ini, sebenarnya hasil di Sabah berkurang. Dia berkurang. Dan kita melihat bahawa 26% daripada jumlah keluasan sawit daripada 5.7 hektar itulah pekebun kecil. Jadi kalau dengan nilai 100 juta setahun, saya rasa kita punya speed untuk kita nak catch up 4% tu saya rasa sangat perlahan. Dan kalau kita dengan 100 juta setahun, saya rasa jumlah pokok tu akan bukan berkurang tapi akan bertambah. Yang kedua, saya melihat bahawa company small medium company macam THP, TDM, Bausted dan sebagainya, mereka menghadapi masalah nak buat replant kerana kos replanting mahal. Kalau standard mereka, cost to maturity sekitar 25 hingga 26 ribu sehektar. Saya dah sebut banyak kali tahun lepas tentang bagaimana kerajaan boleh menggunakan windfall levy ini yang hari ini digunakan untuk mensubsidi minyak makan rakyat Malaysia, diambil sedikit, diberi subsidi supaya kita boleh mempercepatkan proses penanaman semula dan kita boleh menaikkan kembali prestasi kita punya CPO kepada 19.5 tan ataupun 20 tan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Ya, untuk makluman sahabat saya tangkap batu, replanting rate, kata replanting untuk tahun 2022 adalah 1.7% yang merangkumi 97,130 hektar. Dan pada tahun lalu, 2023, replanting rate dia telah meningkat daripada 1.7 ke 2.3%, iaitu merangkumi 132,000 hektar. Dan ini masih belum mencapai tahap yang kita nak, iaitu 4%. Kalau 4% replanting ni dapat kita menjalankan, so untuk keluasan tanah yang sama, kita boleh menambah lagi 1.5 juta tan CPO kepada pasaran ni. So, dan saya amat bersetuju dengan cadangan yang berhormat tangkap batu untuk memperjuangkan penambahan bajet untuk penanaman semula. Dan walau bagaimanapun untuk TSPKS ni setakat tahun ni kita mensasarkan 5,900 hektar. Dan untuk sekarang kita telah meluluskan 3,599 hektar dan 550 hektar dengan
dengan KIV dan ada lagi 1,441 hektar yang telah sedang proses. So kalau kesemua ini dijalankan untuk tahun ini kita akan dapat menggunakan kesemua 100 juta yang diperuntukkan pada tahun ini dan semoga kita akan selalu meningkatkan bajet untuk penanaman semula. Terima kasih. Tuan Speaker, boleh tak soalan tambahan sikit aja. Minta maaf Yang Berhormat, duduk. Saya mempersilakan untuk soalan keempat, Kapten Datuk Dr. Zulkifli bin Hanafi